Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Kita sambung lagi pengajian perniagaan STPN semester 1 di bawah tajuk Perniagaan dan Persekitaran bahagian yang keempat. Hari ini cikgu akan bincang apa itu proses perniagaan. So kamu perlukan atau perlu menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses perniagaan. Langkah ni ada 5, iaitu input, proses tambah nilai, output, pemasaran dan untung atau rugi. Ini dipanggil proses perniagaan yang melibatkan 5 langkah. Dan pastikan you bagi langkah-langkah dengan betul ikut turutan yang betul. Ini adalah fakta khusus. Alright. Apa dia proses perniagaan? Proses perniagaan ni merujuk pada bagaimana kita menggunakan input untuk memberi nilai tambah atau value added. Supaya input ni menjadi barang atau perkhidmatan yang kita boleh pasarkan agar peniaga mendapat keuntungan. Input ni perlu diberi nilai tambah. Supaya dia akan jadi barang atau perkhidmatan. Contohnya kalau kamu tengok dalam gambar ni, ubi kentang adalah input. Dan input ni digunakan untuk menghasilkan pelbagai barang. So bila dijadikan sebagai crepe, atau french fries, yang ini ada tambah nilai. Bila ada tambah nilai, kita boleh pasarkan pada pengguna untuk mendapat keuntungan. So proses perniagaan ni rujuk pada bagaimana kita memberi nilai tambah untuk menjadikan suatu barang tu berguna kepada pengguna. Alright. So kita mula dengan langkah atau elemen yang pertama iaitu input. So input ni merujuk pada faktor-faktor pengeluaran. Contohnya modal insan, bahan mentah, modal yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang atau perkhidmatan. Contohnya untuk perniagaan perabot, kita perlukan pekerja bahan mentah seperti kayu untuk menghasilkan perabot. Ini rujuk pada input. So bila kita gunakan input ni, pastikan input ni berkualiti lah. Contohnya modal insan ni ada kemahiran, bahan mentah yang bermutu, modal cukup, teknologi yang baik. Ini akan pastikan kita keluarkan perabot yang berkualiti. Alright. Yang kedua, proses tambah nilai. So proses tambah nilai maksudnya proses transformasi. Perubahan bentuk input pada output. Bila berlaku proses tambah nilai ni, input ni akan mengalami perubahan. Contohnya bentuk, warna, rasa, saiz dan sebagainya. Contohnya daripada kayu kita menghasilkan kertas. Kertas ni ada perubahan bentuk. Kertas ni ada pelbagai warna. Warna putih, warna merah. Kalau makanan contohnya daripada gula, daripada susu kita menghasilkan yogurt. Dalam saiz yang berbeza. Contohnya daripada kayu kita ubah kepada papan perabot. So input ni mengalami perubahan bentuk dipanggil proses tambah nilai. Bila barang ni mengalami perubahan, nilai dia semakin meningkat. Contohnya dalam perniagaan perabot, perubahan bentuk kayu pada perabot. Dalam perniagaan bakery, tepung berubah menjadi roti. Itu dipanggil proses tambah nilai. Output. Output ni merujuk pada barang siap atau produk akhir yang dihasilkan daripada aktiviti pengeluaran. Itu dipanggil output. Input bahan, output barang. Barang yang boleh digunakan oleh pengguna akhir atau perniagaan lain. Jadi output daripada perniagaan ni mungkin dibeli oleh pengguna atau digunakan oleh perniagaan lain. Contohnya kalau kamu tengok sebuah syarikat perabot mengeluarkan perabot. Perabot mungkin digunakan oleh pengguna akhir ataupun digunakan oleh perniagaan lain. Contohnya sebuah restoran beli perabot untuk digunakan sebagai kabinet dalam pengurusan perniagaan. Itu dipanggil output. Contohnya perabot yang dihasilkan oleh sebuah syarikat perabot. Pemasaran. Marketing. Pemasaran ni berkaitan dengan aktiviti mengagihkan barang, distribute. Mengagihkan barang pada pengguna sasaran. Bila dah ada output, kita kena sampaikan pada pengguna. Itu dipanggil pemasaran. So pemasaran ni melibatkan beberapa aktiviti tambahan. Contohnya, kamu kena kenal pasti siapa pelanggan kita, iaitu sasaran
pasaran. What is our target? Okay. Contohnya kalau kita keluarkan ubat gigi, okay, kita keluarkan shampoo. Siapa pelanggan kita? Adakah kita tuju kepada pelanggan pengguna wanita atau lelaki? Okay. Kamu kena buat program promosi yang sesuai, pengiklanan. Kena tetapkan harga yang sesuai. Bagaimana kita nak edarkan barang? Kita nak guna peruncit ke, ejen ke, pemborong. Semua ni berkaitan dengan pemasaran. Okay? Contohnya, perniagaan perabot melantik ejen di seluruh negara untuk memasarkan perabot. Okay? Langkah terakhir atau elemen terakhir adalah untung atau rugi. Okay? Untung merujuk pada lebihan hasil daripada kos. Iaitu, hasil ialah bila kita jual barang, kos ni belanja. Jadi kalau hasil melebihi kos, kamu dapat untung. Rugi pula lebihan kos daripada hasil. Okay? So hasil ni adalah kuantiti yang kita jual darab dengan harga. Kos ialah belanja. Jadi contohnya, hasil jualan perabot ialah 300 juta. Kos pengeluaran adalah 250 juta. Oleh itu, perniagaan perabot mendapat untung sebanyak RM50 juta. Okay? So pelajar ingat ada berapa langkah? 5 langkah. Bermula dengan langkah pertama ialah input, yang kedua proses tambah nilai, 3 output, 4 pemasaran, 5 untung atau rugi. Okey. Contoh soalan, nyatakan elemen-elemen dalam proses perniagaan. Just senaraikan saja. Okey, elemen dalam proses perniagaan ialah input, proses tambah nilai, output, pemasaran, untung rugi. Kamu dapat 5 markah. Okey. Uraikan 3 langkah pertama dalam proses perniagaan. Okey, kamu kena beritahu pemeriksa 3 langkah pertama ialah input bagi 1 uraian. Proses tambah nilai bagi 1 uraian, output 1 uraian. Jadi kamu dapat 6 markah. Okey. Bahagian C, jelaskan langkah X dan Y dalam raja di atas. Jadi kalau kamu perhatikan, X ialah apa? Proses tambah nilai. Y ialah pemasaran. Jadi bila jawab kena sebut langkah X merujuk pada proses tambah nilai dari 1 uraian. Y merujuk pada pemasaran bagi 1 uraian. Jadi kamu dapat 2 markah. Oleh kerana soalan kata jelaskan, kena bagi 1 contoh. Untuk setiap 1, jadi kamu dapat 3 markah. Okey? Okey. Kalau soalan tanya jelaskan proses perniagaan, ini soalan esei panjang. Jadi kena bagi 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. 5 kali 3, kamu dapat 15 markah. Okey? Okey. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk memahami tajuk ni dengan lebih mudah. Okey, bolehlah kamu rujuk pada laman web cikgu. Okey. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang komen, ada sebarang persoalan, bolehlah kamu kemukakan kepada cikgu ya. So wish you good luck. Bye.